Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 6 Januari 2020 bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini: kebakaran hutan Australia, Malaysia sedia hantar bantuan. Tiga maut, 9 cedera dalam kemalangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 maut manakala 9 cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer, 4 kereta dan 2 motosikal di Kuala Kangsar malam tadi. Nahas berlaku di kilometer 246.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan jam 10 malam. Kejadian dipercayai berpunca apabila tayar hadapan trailer berkenaan pecah menyebabkan kenderaan berat itu hilang kawalan. Trailer yang membawa muatan besi itu kemudiannya menghimpit pembahagi jalan di laluan kanan sebelum berhenti. Keadaan itu menyebabkan sebuah MPV jenis Honda BRV gagal mengelak lalu merempuh belakang trailer. Beberapa kenderaan lain termasuk 2 motosikal juga tidak sempat mengelak dan terbabit dalam nahas itu. Akibatnya pemandu lelaki dan 2 wanita penumpang Honda BRV disahkan maut di tempat kejadian. Mangsa adalah pemandu K. Mahindran 56 tahun, penumpang K. Aruna dan S. Tavamalar, masing-masing berusia 56 dan 52 tahun. 3 lagi penumpang wanita S. Jaya Krishna, V. Rukumani dan K. Amuta berusia 51 hingga 55 tahun cedera parah. Turut parah 2 penumpang Pro 2 Axia, Nurul Janah dan Rabiatul Adawiyah Zulkifli berusia 15 dan 28 tahun. Mayat 3 mangsa itu dibawa ke hospital untuk bedah siasat, manakala semua mangsa yang cedera dibawa ke hospital sama untuk menerima rawatan. Malaysia bersiap sedia untuk menghulur bantuan yang perlu kepada Australia yang kini berhadapan dengan krisis kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail melalui laman Facebooknya berkata, Malaysia bersedia memberi bantuan. Ia termasuk pengantaran anggota Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, aset dan pegawai bagi menyokong operasi menyelamat Australia. Beliau juga menyatakan kesedihan susulan keadaan buruk bencana itu yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kerosakan besar di negara terbabit. Bagi pihak kerajaan Malaysia, beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada mangsa keluarga mereka yang terjejas. Sehingga kini seramai 24 orang terbunuh dan hampir 2,000 kediaman musnah apabila kebakaran hutan itu memusnahkan 3 negeri di Australia, membabitkan kawasan seluas 5 juta hektar tanah. Sementara itu, perkara sama disuarakan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah melalui laman Twitternya. Dalam catatannya, beliau berkata Malaysia bersedia menghulurkan bantuan menangani bencana di pantai timur negara itu. Beliau turut menzahirkan kesedihan apabila mengetahui kebakaran itu telah merebak ke beberapa negeri. Kebakaran hutan merebak secara tidak terkawal, ekoran suhu tinggi melampau dan angin kencang. Victoria merekodkan 14 kebakaran pada tahap kecemasan atau amaran yang memerlukan pemindahan, manakala New South Wales mempunyai 11 kebakaran kecemasan. Malaysia berada pada fasa kedua monsun timur laut akibat kurang taburan hujan yang akan menyebabkan cuaca kering dan panas sehingga hujung bulan Mac. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan cuaca kering melanda terutamanya di utara Semenanjung iaitu Kedah, Perlis dan Perak selain Kelantan serta Terengganu. Menurut Met Malaysia, keadaan hujan mulai berkurangan di utara Kedah dan Perlis apabila beberapa kawasan tidak menerima hujan selama 2 minggu. Dua negeri ini juga
juga dijangka menerima defisit hujan antara 20 hingga 40% berbanding jumlah biasa. Pada Februari, situasi sama dijangka melanda Pulau Pinang, Perak Utara, Utara Kelantan dan Utara Terengganu serta di timur Sabah. Sementara pada penghujung monsun timur laut, kebiasaannya negara akan mengalami cuaca panas melampau di kawasan tertentu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan 36 kertas undi pos bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis. Menerusi satu kenyataan, pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dijalankan oleh petugas pilihan raya di Pejabat Daerah Beaufort. Jelas Dato' Azhar, 35 pengundi adalah petugas pilihan raya dan pegawai SPR. Manakala seorang ialah pengundi tidak hadir PTH yang merupakan penjawat awam berkhidmat di luar negara. Pengeluaran kertas undi pos itu dijalankan dengan kehadiran wakil calon daripada BN serta warisan dan disiarkan secara langsung atau live streaming di Facebook SPR bagi menunjukkan proses dilakukan secara telus dan adil. SPR mengingatkan semua pengundi pos untuk melengkapkan kertas undi serta segera dikembalikan kepada pegawai pengurus PRK Parlimen Kimanis sebelum 5 petang hari pengundian 18 Januari ini. PRK Parlimen Kimanis menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 dengan calon Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Karim Bujang menentang calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Alamin. Hari Bertemu Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan diadakan di Kuala Lumpur bermula minggu depan. Menterinya Lim Guan Eng berkata, Hari Bertemu Pelanggan LHDN berlangsung setiap Rabu di pejabatnya di Jalan Duta, manakala Hari Bertemu Pelanggan Kastam diadakan setiap Khamis di pejabat JKDM di Kelana Jaya. Jelas Lim, pada peringkat awal, Hari Bertemu Pelanggan LHDN dan JKDM berlangsung di Kuala Lumpur mengikut waktu pejabat. Orang ramai yang mempunyai sebarang isu atau masalah dan mahu mendapat penerangan lebih lanjut atau mahu penyelesaian menyeluruh boleh hadir pada hari berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Dewan Perniagaan Tionghoa Pulau Pinang mengenai penganjuran Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2020. Program ini juga katanya untuk menangkis kabar angin terhadap agensi-agensi terbabit kerana pihaknya beranggapan semua pembayar cukai sebagai rakan kongsi yang sama-sama memberikan sumbangan untuk hasil negara. Beliau berkata pegawai kanan Kementerian Keuangan akan turut hadir memberikan penerangan selain menyelesaikan masalah berbangkit dengan kedua agensi kerajaan itu. Penjawat awam, terutama yang memegang jawatan tinggi di agensi atau jabatan kerajaan, tidak boleh aktif berpolitik demi menjaga tahap profesionalisme. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai berkata, beliau menyokong penuh cadangan QPAX supaya semua penjawat awam, terutama kumpulan pengurusan dan grade 48 ke atas, tidak terbabit secara aktif dalam parti politik, sama ada pro kerajaan mahupun pembangkang. Tegasnya, jika semua penjawat awam tidak terbabit dengan politik, mereka akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab diamanahkan dengan lebih profesional. Sebaliknya, kalau ada mana-mana penjawat awam yang bergiat aktif dan setia kepada mana-mana parti politik, maka ia sedikit sebanyak akan mempengaruhi tanggungjawab yang dipikul. Sebelum ini, Presiden QPAX Adnan Mat berkata kerajaan perlu melihat had pembabitan penjawat awam dalam politik selari dengan pekeliling sedia ada yang membenarkan hanya kumpulan grade 48 ke bawah untuk menyertainya. Adnan berkata kerajaan sendiri sudah memasukkan ramai orang politik ke dalam pentadbiran seperti pegawai khas, setiausaha sulit dan setiausaha politik yang menggambarkan dua segmen itu tidak dapat dipisahkan. Pengurusan The Dusun Resort sedia maklum dengan tindakan saman sivil yang dibuat oleh keluarga mendiang Nora Ann Quirin. Pengarah resort Hanim Bamadaj berkata kenyataan rasmi mengenai saman itu akan dikeluarkan pihaknya dalam masa terdekat. Pihak resort berkenaan ketika ini dikatakan sedang meneliti saman yang difailkan ibu bapa Nora Ann. Semalam, ibu bapa Nora Ann, Mabe Jasperin Quirin dan Sebastian Mary Philippe mengemukakan saman terhadap The Dusun Resort, lokasi penginapan mereka
mereka ketika bercuti di pantai Seremban Ogos tahun lalu. Menerusi tuntutan itu, kedua-dua individu berkenaan mendakwa operator gagal memastikan keselamatan premis, tidak memasang kamera keselamatan dan tidak menyelenggara selak pintu bilik tempat mereka menginap. Keluarga Nora Ann yang diwakili Peguam Sangkara Nair memfailkan saman sivil itu di Mahkamah Seksyen Seremban dengan pengurusan pertama kes dilaporkan akan bermula pada 21 Januari ini. Polis Johor menahan dua lelaki dipercayai pengedar dadah yang aktif sejak 3 bulan lalu yang menyasarkan pelanggan pusat hiburan di sekitar Johor Bahru. Hasil dua serbuan semalam, polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM287,000. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarudin Muhammad Din berkata, polis menahan suspek pertama berusia 31 tahun dalam serbuan di sebuah unit Pangsa Puri di Johor Jaya. Hasil pemeriksaan di unit itu menemui 5,570 biji pil ekstasi, pelbagai dadah lain termasuk serbuk ekstasi, ketamin, Aramin 5 dan 200 batang rokok ganja. Pihaknya merampas sebuah kereta BMW, barang kemas dan wang tunai. Serbuan kedua di unit Pangsa Puri Taman Setia Indah menahan suspek berusia 35 tahun bersama pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM22,000. Turut dirampas sebuah Honda Accord, barangan dan wang tunai. Kedua-dua suspek yang ditahan tidak mempunyai sebarang kaitan namun menggunakan taktik sama mengedar dadah di kelab malam dan pusat hiburan. Suspek kini direman sehingga 8 Januari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek kes melarikan lori sampah dan merempuh sebuah rumah anggota polis di kawasan perumahan di Batu Kawa, Kuching, Sarawak ditahan semalam. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintenden Aidil Bul Hassan berkata, lelaki berusia 36 tahun itu ditahan di Pondok Rehat, Tebingan, Kuching, berhampiran bangunan Museum Cina, Jalan Main Bazar sekitar jam 1 pagi. Hasil siasatan awal mendapati suspek mengaku melanggar pagar rumah dan kereta mangsa dengan sebuah proton wajah yang disewa. Selain mengaku merampas sebuah lori dan kemudian merempuh rumah mangsa. Punca kejadian dipercayai daripada rasa marah dan tidak puas hati. Mangsa sebelum itu telah menasihatkan isteri suspek membuat laporan polis berkenaan kes rumah tangganya. Kelab Media Kelantan Darul Naim kemudi menyampaikan sumbangan 20 kasut sekolah kepada anak bekas pengamal media di negeri itu yang diberhentikan kerja sejak tahun lalu. Presiden kemudi Azran Fitri Rahim berkata, kasut berkenaan sumbangan penaja bagi meringankan bebanan ahli yang masih mempunyai anak bersekolah walaupun kini telah hilang mata pencarian. Majlis itu juga sebagai menghargai ahli kemudi yang selama ini menyumbang bakti dalam menjalankan tugas tanpa mengenal jerih perih. Majlis ini diadakan adalah bukan kata untuk berpisah tetapi adalah satu untuk merapatkan kembali hubungan kami supaya hubungan kami tidak silaturahim kami tidak terputus. Jadi kami berharap majlis ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan kami sesama kami dan juga kemudi sebagai sebuah kelab merancang beberapa program untuk membantu ahli-ahli yang kehilangan kerja ini. Di majlis itu seramai 10 ahli kemudi menerima sumbangan yang disediakan secara tidak langsung mengurangkan bebanan kos sara hidup yang dihadapi mereka. Saya ucapkan terima kasihlah kepada yang memberi sumbangan ni, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban kami lah yang ada anak sekolah kecil-kecil ni kan. Sekurang-kurangnya boleh ringankan beban kita lah dengan kos sara hidup yang tidak menentu sekarang ni kan. Jadi, apa ucapan pada rakan-rakan yang akan berhenti? Jangan putus asa sebabnya rezeki kita kan ada di mana-mana. Yang penting kita usaha. Itu yang lebih penting. Di majlis itu juga taklimat usahawan dan program perniagaan dan media sosial diadakan bagi membantu ahli yang kehilangan kerja memulakan perniagaan kecil-kecilan di Kelantan. Merangka beberapa kaedah semalam kita akan bekerjasama dengan Perkeso. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kembali dengan berita luar negara. Mayat Komander Iran, Jeneral Qasem Soleimani, akhirnya tiba sebelum subuh di Mashhad, Iran. Allahyarham disambut ribuan rakyat yang berkabung dengan memakai serba hitam. Kesemua mereka yang berada di situ turut berharap mengiringi mayat Soleimani sehingga ke tanah perkuburan Imam Riza. Qasem Soleimani bersama 7 yang lain terbunuh dalam serangan drone di luar lapangan terbang antarabangsa Baghdad di Iraq 3 Januari lalu. Serangan itu diarahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menuduh kononnya Soleimani merancang untuk melakukan serangan ke atas diplomat dan tentera Amerika Syarikat yang berada di Iran. Sementara itu, ahli Parlimen Iraq menyatakan hasrat menggunakan sidang khas mendesak pengundian resolusi mengarahkan kerajaan negara itu meminta Amerika Syarikat mengundurkan tenteranya dari negara terbabit. Persidangan itu diadakan susulan serangan drone Amerika terhadap konvoi di lapangan terbang Baghdad yang membunuh Komander Tentera Iran Qasem Soleimani dan pemimpin pasukan bersenjata Iraq Abu Mahdi Al-Muhandis. Sejak pembunuhan itu, pemimpin politik kedua-dua negara mendesak tentera Amerika Syarikat diusir dari Iraq. Ia juga menjadi petunjuk penyatuan luar biasa yang sebelum ini di kalangan puak berkenaan saling bertelagah bertahun lamanya. Menurut kumpulan itu, tiada keperluan lagi kewujudan tentera Amerika di negara itu selepas Daesh ditumbangkan. Kementerian Luar Colombia tidak akan mengiktiraf lantikan Speaker baru Parlimen Venezuela. Ini berikutan ia dilakukan dengan cara yang tidak telus dan terdapat unsur penipuan. Barisan Pembangkang Venezuela juga mengutuk keras tindakan parlimennya selepas pemimpin Juan Guaido dihalang masuk ke dalam parlimen oleh anggota polis. Bukan itu saja, pesaing Guaido malah mengambil alih tempatnya sebagai Speaker. Dalam pada itu, menerusi siaran televisyen VTV, Luis Parra mengumumkan dirinya sebagai Speaker Dewan. Guaido dijangkakan dilantik semula menerusi undian semalam sebagai Speaker Dewan. Namun hanya penggumbal undang-undang dan timbalan pembangkang sahaja dibenarkan memasuki Dewan. Menurut peraturan, sekiranya tiada undi mahupun bilangan quorum tidak mencukupi, maka seseorang tidak layak dilantik sebagai Speaker. 6 warga Jerman terbunuh sementara 11 lagi cedera selepas dirempuh sebuah kereta di utara Itali. 2 mangsa yang cedera adalah rakyat tempatan. Kejadian berlaku jam 1.15 pagi ketika mangsa berkenaan keluar dari sebuah kelab malam. Laporan media tempatan memaklumkan pemandu kereta itu dipercayai mabuk. Dalam kejadian, kumpulan warga Jerman itu yang berada berhampiran bas tiba-tiba dirempuh sebuah kereta yang dipandu laju. Ada mangsa yang tercampak puluhan meter kesan impak pelanggaran. Siasatan lanjut giat dijalankan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Lambakan pemain import dalam sesi pemilihan pemain UiTM FC nampaknya tidak diindahkan Ketua Jurulatih baru Frank Bernhard. Bekas Ketua Jurulatih skuad bola sepak bawah 23 tahun negara itu hanya memerlukan pemain import yang benar-benar berkualiti bagi memperkuatkan pasukannya yang pertama kali beraksi di pentas Liga Super musim ini. Walaupun sudah 15 pemain import hadir mencuba nasib untuk mewakili UiTM FC, Bernhard nampaknya cukup berhati-hati dalam pemilihan pemain import buat pasukannya. Tinjauan di UiTM Shah Alam mendapati antara pemain import yang hadir mencuba nasib, 2 dari Australia dan Sweden. Namun faktor kecergasan dan fizikal kedua-dua pemain tampak tidak meyakinkan Bernhard. We want to be sure that the player we choose is also fitting in the team and helping really much. So at the moment we had a lot of trials and saw a lot of foreigners, but it was at the moment not the one we really wanted 100%. Apapun bagi Bernhard, dia bersama barisan kejurulatihan yang turut ditunjangi Wan Mustafa Wan Ismail akan berusaha melengkapkan kuota 4 pemain import dalam masa terdekat. Ketika saingan Liga akan bermula 28 Februari nanti, Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagaimanapun menetapkan pendaftaran pertama pemain sama ada import mahupun tempatan boleh dilakukan selewat-lewatnya 15 Mac depan.
Sementara itu, pelantikan Frank Bernhard selaku Ketua Jurulatih baru UiTM FC dilihat bakal membuka peluang buat Muhammad Danish Haziq Saipul Hisham untuk beraksi di pentas Liga Super. Muhammad Danish sebelum ini mewakili negeri kelahirannya Negeri Sembilan dan pemain muda berusia 23 tahun itu pernah bersama Bernhard ketika beraksi bersama skuad bawah 22 tahun negara pada 2016. Bukan kata advantage sebab saya pernah bawa dia, saya kena fight juga. Tapi bukan mudah. Sebab ada juga posisi saya. And then saya kena praktikkan lebih dengan apa yang dia nak lagi. Bukan sambil lewa. Selain Muhammad Haziq, kebanyakan pemain UiTM FC merupakan pelajar dari Universiti Teknologi Mara UiTM itu sendiri. Mereka sudah lama mewakili pasukan itu termasuk pelajar tahun akhir ijazah ekonomi Muhammad Faizal Muhammad Arif. Bagi saya, pendapat saya lah, tak pernah terlintas untuk ke Liga Super bersama tim UiTM FC. Tapi ini semua rezeki Allah. Kita berusaha pada tahun lepas, sungguh-sungguh satu pasukan dan Alhamdulillah kita layak ke Liga Super untuk tahun ini. Sebagai rekod, UiTM FC muncul institusi pengajian tinggi pertama yang layak beraksi dalam saingan Liga Super dan lebih manis pencapaian itu diiktiraf dalam Malaysia Book of Records. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat.